Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Maka segala tanda wajib adanya itu dengan dalil naqli dan dalil akli. Adapun dalil naqli pada menyatakan wajib adanya itu, iaitu segala dalil yang telah tersebut dahulu itu, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia masih memberikan kita nikmat kelangsungan hayat untuk berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, mudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, dia beri kita untuk terus istiqamah mengaji, belajar, ada keinginan, kehendak untuk memahami perjalanan Islam. Alhamdulillah, dia beri kita keupayaan bangun boleh solat jemaah subuh hari ini. Alhamdulillah, dia beri kepada kita kelapangan masa, kehendak, kederat, keterbukaan hati untuk berada dalam majlis ilmu seumpama ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kita istiqamah untuk terus beriman pada dia, kasih pada Nabi SAW, masih dalam keadaan sentiasa nak taat dan cari redha dia, supaya selamat kita hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, adapun dalil naqli, mana dia, maka segala tanda wajib adanya itu dengan dalil naqli, dalil akli. Baik, dia nak beralih setelah sekali lalu menafsir atau memberikan definisi sifat nafsiyah wujud Allah Ta'ala, yang tak dikatakan wujud mesti, bila sebut saja wujud mesti kaitkan pada zat yang kita sebut. Nak kata dia ada tak ada tu. Kalau kita kata alam ni ada, maksudnya ada apa? Ada zat alam ni. Kalau kata ada Allah Ta'ala, maksudnya ada zat Allah Ta'ala, ada ain Allah Ta'ala. Baik. Dan juga yang terdekat disebut mengenai Allah Ta'ala ni memang sabit ada dia, dan ada dia azali qadim, sedia lagi, tak ada siapa berkongsi dengan dia dalam wujud dia. Dalam hadis Nabi SAW, kana Allahu wahdahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Adapun dalil naqli dan
akli, adapun dalil nakli. Baik. Bila sebut nakli ini maksudnya nas ambil pada Quran, hadis. Pada menyatakan wajib adanya Allah Ta'ala itu, sabit wujud Allah Ta'ala, iaitu segala dalil yang telah tersebut dahulu itu. Oh gitu ya, dia sebut dalil dah sebut dulu. Mana? Tak ingat, tak jumpa kalau tidur apa. Oh ayat itu lah. Dan juga nak ngajar kat kita, dia kata dalil dahulu ni maksudnya ada pelajaran yang kena ingat, tak payah ulang lah. Memang macam tu pun. Tentu kita ada benda yang memang dah belajar, dah lalu, dah faham macam mana. Gunakan kefahaman tu, mantapkan kefahaman tu. Macam mana pun kalau berhati dalil mana dia cerita wujud Allah Ta'ala ni, ayat Quran antara yang kita bicara dulu. Dia ajar kita keadaan tak akul, macam mana nak fikir. Yang dalil berfikir itu ambil daripada nas Quran untuk mensabitkan wujud Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terjemah ni, pada diri kamu ni kamu tak tengok ke benda yang pada diri kamu ni. Maksudnya wa fi anfusikum afala taqilun, adakah kamu tak afala tubsirun, adakah kamu tak melihat? Lihat apa? Afala tubsiruna wujud Allah, adakah kamu tak boleh lihat, kamu tak boleh pandang, kamu tak boleh reti, kamu tak boleh faham, tak boleh berakal apa yang ada pada diri kita ni, mensabitkan wujudnya Khalik yang mencipta kita. Kau tengok sekali lalu macam hukum akal je lah. Ya, hukum akal. Pasal memang ulama kita duk bicara hukum akal ni adalah ambil daripada panduan Quran lah. Pasal Quran suruh bagi kita jadi orang berakal. Satu, kita pelik buat yang tak suka sifat 20 ni, yang benci, yang menyesatkan sifat 20 ni. Pelik. Pasal apa? Dia kata ngaji sifat 20 ni ngaji pakai akal. Waktu dia orang tak pakai akal, pakai kepala lutut. Pakai kepala lutut, fikir pakai kepala lutut. Padahal sesat. Tambah dia kata Allah Ta'ala atas arah. Sesat gila ni. Pasal tak ada akal tu. Pasal otak duk kepala lutut. Jadi nak kata kita pakai akal pasal apa? Pasal Quran suruh kita bagi jadi orang berakal. Berapa banyak ayat Quran Allah Ta'ala istilahnya dia Allahumma salli ala dia tak suka pergi, dia larang, dia murka siapa yang istilahnya tak berakal. Allahumma salli ala Muhammad. Nak sebut nak sebut Al-Quran tu banyak kan. Tapi nak kata afala tubsirun ni, kamu tak tengok ni, kamu tak tengok. Afala tubsirun wujud Allah. Nak kata kaedah dan kaifiat kita berfikir dengan kaedah akal yang ulama duk sebut, khasnya dalam kita duk mengaji ni, adalah di atas saranan yang memang Allah Ta'ala suruh kat kita gunakan apa yang ada keliling kita ni. Begitu juga daripada sabdaan Nabi SAW, supaya dengan akal tu boleh menjana untuk mengenal Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala. Baik. Yang tu antara ayat Quran, wa fi anfusikum. Jadi fi anfusikum tu janganlah suruh cermin kan. Tapi jantung boleh berdenyut, boleh bergerak, boleh pam. Siapa bagi pam? Kita pam diri kita. Mana ada? Kalau boleh pam sedang ya, siapa lemah jantung, ijah-ijah lah sikit, bagi kuat jantung. Allahumma salli. Siapa darah tinggi, ijah neri, bagi rendah-rendah boleh. Agak semput sikit menafas macam mana? Kawal lah, jangan semput macam tu. Makan banyak-banyak jadi gemuk, cuba bagi kawal diri macam mai gemuk boleh.
Mana boleh? Bukan kita punya kerja kat tu. Jadi pada apa yang kat diri kita ni, banyak dalil nak menunjukkan bahawasanya memang wujudnya siapa yang menguruskan kita, siapa yang menjadikan kita. Dari segi kaedah-kaedah tak nak tu panggil ta'akul, berfikir. Dalil tu ambil pada Quran. Itulah. Itu juga ayat yang kita dah bicara dulu, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kata Allah Ta'ala, kami akan perlihatkan kepada kamu semua tanda-tanda wahdaniyah kami, tanda kewujud kami, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan tanda-tanda wahdaniyah dia, wahdah wujud dia, yang dialah hakiki wujud, wajib wujud, sedia wujud, zati wujud tu. Allah Ta'ala akan tunjuk fil afaqi, pada sampai semua ufuk kaki langit. Daripada tempat kita berdiri ni, tengok kaki langit semua tu. Cuba perhati tu. Jadi suruh tengok tu bukan tengok ambil gambar tu, ataupun ambil apa, drone tengok tu. Itu je lah, bukan macam tu. Tengok apa? Tengok kaedah apa teknologi orang Ta'ala buat boleh menyebabkan jadi gitu kan. Mesti nak menunjukkan ada sani' hakim, ada pencipta yang begitu bijaksana mencipta dia. Jadi dalil Quran, tapi Quran tu suruh berfikir. Jadi dalil nakli sendiri suruh menggunakan akal untuk mencapai Allah Ta'ala. Kali lalulah ke sana. Dan kita bicara dah tu dengan kaedah disebut yang telah tersebut dahulu. Yang dekat disebut afara'aitum ma tumnun. Kamu tak tengok ke proses pemandian ni macam mana? Daripada setiap air mani boleh jadi kamu ke yang bagi hidup, yang jadikan anak. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamu ke yang cipta daripada benih air mani tu. Air mani tu pun engkau ke yang buat. Air mani tu, daripada air mani jadi zygote, jadi baby, apa embrio apa semua tu. Kamu ke yang cipta tu. Boleh ada jantina lelaki perempuan, kamu ke tentu ke jantina. Kita geling je lah, idak lah ya Allah. Semua ketentuan kau. Itu ada tak ada aku ni? Adalah. Aku tu kau tak lah. Tengok semua tu menginsafkan kita adalah semua pengurusan dia. Baik. Itu yang semua tu telah tersebut dahulu. Begitu juga dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis Nabi kata wujud Allah Ta'ala? Dekat ni. Kana Allahu wahdahu wa lam yakun ma'hu syai'un. Apa makna kana Allahu? Ada Allah Ta'ala. Apa makna ada Allah Ta'ala? Sabata wastaqarra. Maksudnya subut Allah Ta'ala. Sungguh, dulu, kini, selamanya memang sabit ada dia. Kita ni ada. Duk sedar kita ada, tapi upgrade sikit kepala otak. Tak mana boleh kita ada sendiri. Kita duk berubah kita ni adalah menunjukkan bahawasanya kita diadakan, kita diurus, kita ditadbir. Semua ni mendalilkan wahdaniyah Allah Ta'ala, bahawasanya makhluk semua ni fakir, berhajat. Makhluk ni semua baru. Hadis. Makhluk ni semua berubah. Mesti ada yang mengubah tu Allah. Jadi mutabaqah Quran dengan akal sama, sebiji. Istilah ainiyat apa? Warai akal, tepat dengan akal, tepat dengan Quran. Quran pun anjur gitu, akal kita pun dengan ulama tunjuk dalil lah, ambil faham tu tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala. Jadi dapat tak redha Allah Ta'ala, dapat tak pengiktirafan Allah Ta'ala. Ni ulil albab, qaumi yaqilun, qaumi yatafakkarun, dapat. Alhamdulillah. Wahabi dapat. Wahabi perempuan yang dia kata Allah Ta'ala tak arah ni, itu qaumi yaqilun tu. Itu qaumin la yaqilun, qaumun la yaqilun wa hum la aqla lahum. Tak ada akal ni. Pasal apa tu? Menisbahkan perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala.
Pasal menisbahkan kata Allah berada di arah, Allah Ta'ala duduk di arah, dia sesat ni. Bukan kita yang sebut. Fatwa-fatwa negeri-negeri Majlis Agama Islam, JAKIM semua kata fatwa mengatakan pendapat pahaman akidah yang i'tiqad Allah Ta'ala ni sesat gila je. Senarai yang nama sesat ni top list tu mengiktikad Allah Ta'ala ada tak arah. Pahaman sesat. Bila pahaman sesat ada akhir kan apa? Tak ada akhir tu. Bukan tak ada akhir, kufur tu. Oi. Kalau tak ada akhir jadi gila tak apa. Tak ada akhir tu tak jadi orang mumayyiz. Tak jadi balik tak apa. Tak ada masalah kan. Tak ada taklif akhirat esok. Ni tak ada akhir dia jadi kufur. Salah, menyalahi realiti, tak mutabaqah dengan wakil. Cara ambil faham daripada Quran pun tak betul, sesat. Pasal faham hanya dengan zahir, terjemahan daripada Quran. Duk slogan balik pada Quran, balik pada Quran. Rupanya dia terjemah zahir Quran saja. Bukan saja bab akidah, bab fiqh pun sesat juga dia. Duk berdalih babi boleh makan. Makan apa? Makan lemak dia, makan tulang dia, kulit dia boleh ambil. Pasal dia kata Quran, Allah Ta'ala sendiri kata maksudnya daging ni haram. Daging ni haram. Babi ni yang haram ni dagingnya, tu pun haram, makan je. Kulit babi tak apa. Ni kata dia tak pakai kias. Kias ni bakal yang tak pakai kepala otak kan. Memang tak ada kepala otak, kepala otak lutut. Dia pakai kepala lutut berfikir. Satu dia faham maksudnya babi tu haram tu dagingnya, dan haram tu makan dia. Sedangkan Quran yang tu nak mengajar kita kaedah berfikir. Allah Ta'ala haramkan daging babi. Bila dah haram daging, apa faham? Dah daging pun haram, tai babi halal. Kalau ada orang faham daging haram, daging je haram, tai babi tak haram, pasal Quran tak sebut tai babi. Ni babi punya otak. Bahasa bodoh gitu. Betul babi punya otak. Kalau dia faham macam tu, agak-agaknya mak bapak ni mau diterajang. Pasal apa? Quran tak sebut pun jangan terajang mak bapak kamu. Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kata ke bapak kamu uffin dengan mana atadajjaru. Jembu lah mak, boring lah mak, letih lah mak. Semualah orang lain mak, oh saya letih ni. Yang tu pun tak boleh cakap. Kalau Wahabi yang kepala otak, kepala lutut ni, dia sebut apa ni? Sepak. Ha? Sepak. Bukan, saat ni yang pergelak ni saya sebut. Babi punya otak. Kepala otak babi ni je. Sedap pun. Tak, memang salah. Salah pula tu tak, kalau takat jadi babi binatang, akhirat esok tak ada persoalan, tak ada masalah. Tapi akidah tu akidah kufur, jadi salah. Tambah pula benda yang sedia maklum dalam agama, yang ni kata haram, dia boleh kata halal. Tak pelik tu buat ni. Tu ramai menyokong lah tu. Allah hadan Allah ila siratal mustaqim. Jadi asal nak sebutnya Quran memang sebut daging, tapi bukanlah maksudnya daging aja. Kalau tu kaedah penaklukan akal dia. Bagi berakal sikit. Apa ni? Kalau daging haram, tulang, mana ada orang kalau sembelih ayam nak makan tulang? Ayam mana dia? Daging adalah maksud daripada sembelihan. Kalau daging pun dah haram, tulang, lemak, pedal, kalau ayam lah kan, perut, usus besar, punggung dia, cenonggin dia, ekor dia, ayam, bulu dia, tengkor dia, macam mana? Kalau daging pun haram, yang lain lagi lah. Kita sebut tu contoh ke ayam lah. Kalau babi ni daging dia haram, hidung babi tonjok tu boleh makan. Makanlah babi tonjok hidung. Pasal hidung kan daging. Makanlah sup tulang. Astagfirullah. Untuk kata kaum tak berakal tu. Tengok satu hujah pakai songkok, pakai kot, cakap nampak gah sikit kan. Ada background kitab pula penuh tu, kitab tamu-tamu. Nampak apa? Nampak gah lah. Urur lah. Tu kata
kaum tak berakal tu. Allah hadan Allah. Pagi-pagi marah ni apa benda ni. Dalil nakli. Nah, saya nak sebut tepat sungguh yang dalam Quran. Dalil akal yang ulama ajar ni, Masya Allah, tepat sungguh. Bahkan memang para ulama kita ajar ni semua ni parti daripada Quran. Itu bahasanya. Kalau bagi Al-Quran pun tu yang, kalau kita sebut dia puak sesat tu, dia dalil benda yang menyalahi akal, menyalahi maksud Al-Quran tu, dia pakai Quran tapi sesat. Tu masalah dia. Satu, kita dah belajar awal kita tu sebut apa? Kita diajar fasalu ahla zikri, tanya ahli zikir, bukan fasalu dalil. Dalil ni pun nak dapat mesti ambil faham daripada ahlul ilmi, ahlul zikri, daripada ulama, baru dia boleh ajar kita faham dalil. Ini bagi Al-Quran terang-terang, tapi dia dengan dalil tu sesat dia dengan dalil. Bayang tengok, dengan dalil dia boleh sesat. Dia boleh kata babi ni yang haram daging aja, sesat gila macam tu. Dengan dalil Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dengan innallaha ma'ana, dia boleh kata Allah ni memang duduk atas arah. Allah Ta'ala ni memang ada atas arah. Allah Ta'ala di atas. Lepas tu atas turun pula. Yang turun apa? Ikut dia yang turun. Senang-senang dia cakap gitu. Dengan dalil tu dia sesat. Pasal dia tak reti cara nak ambil dalil. Tak ada akal. Akal kepala lutut. Baik. Adapun dalil akal. Siap. Adapun dalil akal pada menyatakan ada Allah Ta'ala bersifat wujud, maka iaitu alam ini. Ni kita lama dengar lah. Ayat Quran tadi pun apa dalil wahdaniyah Allah Ta'ala apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum tu apa? Alam lah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Apa dalil untuk menunjukkan Allah Taala hak? Apa dia? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Pada alam ni. Jadi apa dalil? Akal ke? Pakai akal ke? Jadi akal apa? Fil afaq tu apa? Alam, baharu alam. Alam berubah siang, malam, pagi, petang. Tu dalil wahdaniyah Allah Ta'ala. Dalil wujud Allah Ta'ala. Macam mana boleh dalil wujud Allah Ta'ala, wahdaniyah Allah Ta'ala? Itulah suruh berakal. Ulama' dah bagi, kita dah bicara satu-satu apa? Semua makhluk ni natijah af'al Allah Ta'ala. Mana ada af'al melainkan sabit asma', sabit sifat. Dah sifat ada, asma' ada, mesti ada zat yang akan dirujuk. Zat tu nama dia Allah. Ya. Maka kerana bahawa saja. Baik. Ini yang kalau tak reti alam ni menunjukkan Allah Ta'ala ni memang sabit ada, macam ni. Ni cuma yang ni khas nama kuakai. Al-Quran memang ayat Quran, tapi Al-Quran pun, dalam Quran pun suruh kita nak bagi faham dan kenal Allah Ta'ala pakai akal. Betul? Yang ni nak faham ni, kita nak dalil naqal, dalil Quran. Dalil Quran suruh kita berakal. Lepas tu dalam ilmu tauhid ulama kita ajar dalil akal. Baguslah lagi akal tu. Baguslah. Pasal dalil akal ni menyambut seruan Quran suruh kita jadi orang berakal. Boleh? Pasal ramai puak-puak yang duk kata Allah Ta'ala ni, dia kata ni puak-puak ni suka main akal. Memang dia orang kata macam tu kan, suka main akal.
Bahkan ada sampai dia fitnah, boh lah kata fitnah. Dia sampai dia kata, kita ni Asy'ariyah Maturidiyah ni, dia kata terlalu menggunakan akal. Apa pula terlalu menggunakan akal? Memang kena akal. Untuk kalau terlalu menggunakan akal, yang dia faham Allah Ta'ala ni, memang tak pakai akal lah kalau itu. Memang tak pakai akal lah kalau itu. Jadi dia pakai kepala otak lutut. Kepala lutut. Kepala otak lutut apa? Lutut mana ada kepala otak? Dia pakai kepala lutut. Dia tak pakai akal. Satu dia faham antara. Dia faham antara tu tak pakai akal. Masa apa kata tak pakai akal? Dia nak buang mana ayat Quran? Innallaha ma'ana. Dia nak buang mana ayat Quran? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia nak buang mana ayat Quran sebut wa fi amintum man fis sama'. Kenapa saya kata fi sama'? Itu alal arsh. Ayat yang kata fi sama' nak buang mana? Jadi atas arah ke di langit? Dalil yang untuk menyokongkan dia kata Allah Ta'ala ni atas arah, dia lah memang selalu disebut hadis jariah tu lah, yang ada Rasulullah tanya kat hamba tu, aina Allah fis sama', tak sebut arasy pun. Dua pilihan, fis sama' ke alal arsh. Satu pun dah tak betul lah. Tu tak betul lah. Nak pilih mana? A, B. Fi sama' alal arsh. Sebut alal arsh, fi sama' nak campak mana? Sebut fi sama' alal arsh nak pilih campak mana? Itu pun dua ayat. Wa fi anfusikum. Fi anfusikum pula. Innallaha ma'ana. Tu nak campak mana? Tiga ayat lah. Allah Ta'ala bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Nampak tak? Macam mana nak guna akal? Macam mana nak faham? Kita beriman je lah. Iman lah beriman. Kau iman tak pakai otak je. Iman saja Allah Ta'ala ke iman saja Allah tak ada di langit? Atau iman saja Allah bersama kita? Iman saja Allah Ta'ala bersama kamu? Mana nak pakai? Semua yang iman. Mana-mana pun boleh. Yang tu dia tak ada hujah lagi gitu loh. Mana-mana pun boleh. Masing-masing ada dalil, masing-masing ada pendapat. Kepala otak kau, masing-masing ada dalil. Tu tak ada otak. Pasal apa? Masing-masing ada dalil. Dalil dia menyebabkan dia sesat pasal dia hanya pakai satu dalil. Dia tak tengok dalil lain untuk menyelesaikan semua dalil. Dengan tu baru dalil yang berakal. Itu buat bahasa. Pasal dalil mereka memang dalil tak berakal. Dia boleh faham babi tu macam tu. Tak, saya sebut babi yang tadi. Saya sebut dalam Quran sebut babi. Tu kepala otak babi dia orang tu salah faham tu. Kepala otak babi tu mana? Dia kata babi tu dah haram dia daging. Tu saya kata tadi, kalau dia faham macam tu, bapak dia mau dia sepak lah. Dia tak cakap, mulut dia diam. Sawala taqullahuma ufin. Quran tak bagi bercakap je kasar. Tumbuk tak apa. Agak tak berhati, bagi je. Maksudnya apa? Quran kata wala taqullahuma ufin wala tanharuma, jangan duk jeka-jeka. Agak tak berhati, siku sekali. Maksudnya apa? Quran, dalil, nas. Kepala otak kau. Kaedah fikah, kaedah akli dia macam mana? Kalau bercakap pun boleh menyakitkan hati tu pun. Bukan cakap tu bukan maki pun kan. Letih lah mak. Suruhlah orang lain. Lembut tak? Derhaka. Derhaka tu. Kalau yang tu pun derhaka, siku macam. Pergi lalu belakang mak kita, tepuk belakang dia. Pau gitu. Macam mana? Woi, kita dengar pun dah pelik lah. Takkan nak kata tak apa. Tak ada akal kan? Tu kata dia tak ada akal. Dia tak ada akal. Macam mana babi dia punya fahaman macam tu? Tu kata kepala otak babi ni. Pasal apa? Pasal memang istilahnya tak ada berakal. Bukan qaumi yaqilun, bukan qaumi yatafakkarun. Cara istilah fahaman yang salah.
Kaedah ulama kita bila dia ajar kaedah ta'akul akal yang berfikir, dia akan selesaikan semua Al-Quran. Ni ambil parti dia. Apa dia? Jadi asal nak sebut Al-Quran, dalil Quran pun suruh kita fikir, dalil ulama pun nak bawa faham kenal Allah Ta'ala, dalil akal. Jadi dalil akal ni menyambut daripada dalil nakal yang suruh kita berfikir. Dia tepat dengan Quran. Satu dia orang ni duduk kata gunakan, pasal dia benci orang belajar macam kita duduk belajar ni. Pasal orang yang belajar dengan disiplin yang betul untuk mengenal Allah Ta'ala, dia orang akan tolak pahaman-pahaman duk kata Allah Ta'ala ni, akan tolak pahaman kata Allah ada tangan, ada muka, ada mata ni. Dia akan tolak pahaman duk bid'ah sesat ni. Maksud apa? Maksud belajar disiplin yang betul dengan kaedah-kaedah ta'akul akal, dengan ambil pada nas, betul-betul jadi orang yang silah macam mana, tepat cara berfikir dia. Maksud apa? Ambil daripada nas dengan ambil faham nas tepat macam mana kaedah berfikir yang betul, lurus cara fahaman tu. Dia orang fahaman tak betul. Dia kata apa saja zaman Nabi tak ada bid'ah semua. Nabi sendiri suruh ambil benda bid'ah. Tak boleh saya sebut tu, dia panjang. Siapa Nabi suruh ambil benda bid'ah? Nabi kata alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kata Nabi tak buat semua bid'ah, ni nak buang mana hadis ni? Allah Ta'ala kata kamu pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah khulafa'ur rasyidin maksudnya yang ni yang Rasulullah tak buat, tapi khulafa'ur rasyidin buat. Rasulullah suruh berpegang dengan aku, berpeganglah dengan khulafa'ur rasyidin. Pupuak tak ada akal ni, bila kita hujah dengan dia, kita kata apa? Kita ikut khulafa'ur rasyidin pasal Rasulullah yang suruh. Kepala otak sungguh. Tadi dia kata apa yang tak ada, yang Rasulullah tak buat, bid'ah. Ni bila kita kata Rasulullah sendiri suruh ikut apa yang bukan Rasulullah buat, tapi dibuat oleh khulafa'ur rasyidin, dah dia kata Rasulullah pula suruh ikut. Nak cakap dia berbelit-belit lah. Kaedah kita macam mana? Walaupun tak dibuat oleh Rasulullah, selagi dia tak panduan yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah, sekalipun tak ada zaman Rasulullah buat, tapi dibuat oleh khulafa'ur rasyidin, dan benda tu istilahnya menyokong agama, membenarkan agama, kaedah agama, memperjuang agama, menegakkan agama, tepat dengan prinsip agama, tak adalah bid'ah. Boleh. Bahkan yang tu nama dia sunnah. Pasal apa? Pasal yang tu menepat dengan kawaid yang diajar oleh Nabi SAW. Kawaid tu Arab lah sikit, kaedah yang diajar oleh Rasulullah tu tepat. Contoh satu dia kata bid'ah apa? Zikir ramai-ramai bid'ah. Ya Allah Ta'ala kata apa? Uzkurullaha uzkuru. Itu dalil orang tak kerti, tak faham. Apa dia uzkuru? Kamu semua berzikirlah. Uzkuru tu mufrad ke? Jamak. Jadi bila suruh jamak, maksudnya beramai-ramai kan? Kalau tu zikir seorang-seorang ke seronok, zikir ramai-ramai seronok. Mana tahu? Ada praktikal. Dan memang pernah rasa zikir seorang-seorang seronok. Ramai seronok. Seorang tidur. Sajalah sebut itu. Satu orang Ta'ala perintah, antara hikmahnya uzkuru. Pasal kita akan jadi kuat dengan sebab kita ramai. Jadi ramai jadi kuat. Seorang-seorang baca Quran malah, ngaji malah, nak zikir malah. Tapi bila ramai-ramai, kita lena dah. Orang lain zikir. Dengan sebab orang lain zikir tu, lagi membangun kita untuk zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita seorang, habis saja sikit situ. Pasal dah sebut ukur akal tu, Quran pun suruh kita berakal. Satu, kena belajar disiplin akal.
Tak ulama kita tidak sebut hukum akal ni. Kita tengok kata cerdiknya dia mah, pandainya dia mah. Di atas saranan Allah Taala suruh kita berakal tu, dia dah tunjuk jalan kat kita satu macam mana nak jadi orang berakal. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita akal sempurna semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, macam ni kaedah dia kata dia. Maka kerana bahawasanya jikalau ada alam ni baharu dengan sendirinya. Apa benda bahasa lain alam ni baharu dengan sendirinya apa dia? Alam ni qadim. Adam ni nature. Naturally. Like this. Apa? Pasal apa ada matahari? Is nature. Pasal apa ada planet bintang? Nature. Pasal apa bumi berpusing? Is nature. Kalau lah semua ni nature dengan sendiri tu, antaranya fahamnya nature lah. Nature ni sendiri tak? Tak ada siapa yang mensistemkan. Apa siapa? Is nature. Adalah is nature. Jantung kita berfungsi boleh duduk apa? Is nature. Adalah is nature. Mata kamu boleh melihat, iris ni boleh kawal mata, tengok cahaya dia kecil. Lepas gelap dia besar. Is nature punya tu. Mereka aku tampak orang sakit kalau nature macam tu. Ada reseptor pain reseptor tu kan. Pak sakit. Pula tu it's nature. Ada pula nature pula tu. Who create the nature? Tu dia ajar. Kalau baharu alam ni sendirinya, kalau baharu dengan sendirinya, padahal tiada ada Tuhan yang membaharukan ada alam ni. Nampak cara dia fikir. Nescaya tetaplah bahawa ada salah suatu dua pekerjaan yang bersamaan keduanya, seperti ada dengan tiada, dan seperti gerak dan diam. Bersamaan keduanya itu pada mungkinnya menyama ia bagi taulannya, sama hendak ada keduanya, lagi melebih atas taulannya itu, dengan tiada sebab yang melebihkan daripada taulannya itu, dan tiada sebab yang mengurangkan taulannya itu daripadanya, dan dengan tiada sebab yang mendapatkan boleh bersamaan keduanya ada berhimpun keduanya, maka iaitu mustahil pada bicara akal. Faham cara dia fikir? Bahasa tu banyaklah sikit. Dia nak ajar kita, kata mustahilnya alam ni boleh jadi nature. Pasal alam ni kalau kata boleh jadi sendiri, asal alam ni dia punya keberangkalian dua. Apa? Ada dan tiada. Ada dan tiada ni, kalau kata is nature, maksudnya ada pun boleh ada, tiada pun boleh tiada. Ada pun boleh ada, tiada pun boleh ada. Itulah boleh lah bahasa tu kan. Jangan pening lah bahasa tu. Maksudnya ada keberangkalian lah, ada dan tiada. Dan ada ni pun boleh jadi, tiada pun boleh jadi juga. Dan kedua-dua ni kalau kata nature, apa maksudnya? Sama berat. Bila sama berat, ada pun boleh, yang ni pun boleh. Tak adalah mana satu yang lebih kuat untuk jadi ada ataupun tiada. Kalau nature, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Apa? Tak ada. Tak ada, ada. Tak ada, ada. Boleh. Jadi bila sama, tengok-tengok ada. Sedangkan ada pun boleh, tiada pun boleh. Dua-dua sama. Tak ada pula yang memberatkan belah sini, tak ada yang memberatkan sini. Tapi tengok, naga tak ada. Ular ada. Tengok. Macam mana ni? Siapa yang bagi ada, siapa bagi tak ada? Ular patutnya ada kaki. Boleh tak ada kaki. Tengok. Tak ada kaki. Lagi kuat daripada ada kaki. Manusia patutnya boleh ada ekor, boleh tak ada ekor. Tengok. Tak ada ekor.
Kalau ikut boleh je ada ekor. Kenapa tak ada ekor? Manusia kalau ikut boleh je hidup babi. Bubuh je itu. Orang Hulu ni misal dia babi je senang. Itu orang tak jadi hidung babi. Itu jadi hidung orang. Siapa yang bagi tetap hidung kita macam hidung kita, tak jadi macam hidung babi? Boleh faham? Jadi orang yang kata tak boleh pakai akal ni memang perlu tak babi. Oh tak boleh, saya bahasa saya beginilah. Kasar je orang Hulu. Maafkanlah kehuluan saya ni. Lagipun kalau saya sebut babi, ada puak yang disuka babi pasal dia kata babi ni haram daging aja. Apa salahnya kita sebut misal babi tu? Pasal babi ni yang tak elok daging aja. Yang lain pada babi semua elok kan. Jadi sebut babi apa masalah? Tak ada masalah lah pasal dia orang memang otak babi. Memang suka babi. Jadi sebut babi apa pula dia rasa allergic babi ni? Boleh faham tak sebab? Tak faham tanya lain. Apa itu? Cian dia kata bahasa, tengok baca sekali lagi ikut tak faham kan. Saya nak baca bahasa lama ni macam ni lah. Jikalau ada alam ni sendirinya, padahal tiada ada Tuhan yang membarukan ada alam ni, nescaya akan tetaplah bahawa ada salah suatu dua pekerjaan. Ada dua benda. Salah satu dia yang dua-dua ni bersamaan keduanya. Contoh sama tu ada dengan tiada. Ada belah satu belah, tiada pun satu belah. Lagi seperti gerak dan diam. Gerak pun boleh, diam pun boleh. Yang kedua-dua ni bersamaan keduanya. Sama berat ni. Pada mungkinnya dari segi boleh ada dan tiada sama-sama berat. Menyama bagi taulannya. Dua-dua sama, ni boleh, ni pun tak boleh. Sama pula hendak ada keduanya. Ni yang nak ada pun nak ada, nak tiada pun nak tiada. Kan? Itu istilah sama tu. Sama kedua-duanya. Lagi pula melebih atas taulannya itu dengan tiada. Tapi kalau tengok antara ada dengan tiada, tiada tu lagi lebih. Pasal asal tiada. Antara tiada dan ada, mana dulu? Ada dulu ke tiada dulu? Kaedah berfikir tentulah tiada dulu, lepas tu baru ada. Bukan, walaupun tengok sebenarnya ada dan tiada ni dua-dua ni sama berat, tapi sebenarnya tiada dulu ke ada dulu? Ke sebenarnya ada dan tiada? Boleh faham saya cakap apa? Kalau tengok nature tu maksudnya ada dan tiada sama. Tapi sebenarnya yang asal ni ada dan tiada sama ke sebenarnya tiada lepas tu ada? Faham ke kata apa ni? Tak berakhir ke apa? Mestilah tiada dulu. Betul ya? Coronavirus mula-mula ada dan tiada ke mula-mula tiada? Mula-mula tiada. Okey, faham. Tak faham tu memang bodoh. Tak erti memikir. Tu ulama kita ajar ni. Saya bodoh tu saja bagi tahzir sikit. Ada orang kata apa baca kitab susah. Bukan susah, kau bodoh, kau tak faham. Bodoh. Pasal dia orang tak benci dengan ulama, tak suka ulama. Dia katalah susah nak faham. Dia nak tunjukkan kata tak betul yang dia orang tu, dia kata susah nak faham. Padahal dia orang yang tak ada akal, bodoh, tak faham. Saya tak boleh. Untuk nak kata apa kalau selain pada bodoh? Dia orang ni kurang cerdik sikit. Sopek je. Cuma yang tu nampak uslub lembut lah. Kurang cerdik sikit dengan bodoh sopek je. Cuma awak punya bahasa ni kasar. Masih ada je ustaz lain sebut bodoh pakai gelak je. Saya punya bodoh tak boleh gelak. Saya kata bodoh awak ni. Dia tak gelak. Macam Ustaz Azhar Idrus kan. Dia sebut bodoh pakai gelak. Gelak daripada awal yang berhujung. Gelak semua. Walaupun disebut ni JKK bodoh. Gelak semua. Pasal bodoh dia tu boleh gelak. Saya sebut bodoh ni memang bodoh. Macam nak gelak kau ni. Pasal tu nampak keras sikit. Nampak keras sikit. Apa je. Laju sikit. Ke sana tu. Jadi sama asalnya. Dengan tiada sebab yang melebihkan. Jadi sama hendak ada keduanya. Lagi pula
melebih taulannya itu dengan tiada. Tiada tu sebenarnya lebih lagi. Sebab yang melebihkan, baca tu, baca takbir. Melebih atas taulannya itu dengan tiada sebab yang melebihkan daripada taulannya. Yang ni boleh ada, boleh tiada, tapi dia tengok ada, ataupun dia tengok tak ada. Tapi tak ada yang melebihkan dan tiada sebab yang mengurangkan. Yang mengurangkan pun tak ada daripadanya. Dan dengan tiada sebab yang mendapatkan boleh bersamaan keduanya. Nak bagi sama-sama pun tak ada juga. Untuk ada berhimpun keduanya, untuk boleh ada dan tiada tu himpun dua-dua sekali. Sekarang ni fair. Apa fair and square? Fair and square. Ada dan tiada, ada dan tiada, ada dan tiada, ada dan tiada. Ni coronavirus ni, ada yang jadi, ada yang jadi, ada yang tiada. Boleh jadi lebih, boleh jadi banyak. Jadi asal ni ada dan tiada, banyaklah sikit, banyaklah sikit, banyaklah sikit. Lepas tu banyak, tapi tak ada yang membanyakkan. Tetapi tiba-tiba banyak. Apa? Nature. Itu sikit aja. Tiada yang sikit kan? Nature. Nature. Ataupun boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Sama je. Gede. Boleh? Benda aku cakap ni tak ada akal. Cakap tak ada akal. Lepas tu orang kata-kata nature tu, yang menyebabkan kau kata nature tu, yang menyebabkan kau kata nature tu. Siapa kau kata nature tu? Takkan tak ada yang memberatkan kau untuk kau kata nature tu. Aku kata tak nature. Macam mana, ada tak sesiapa faktor yang menyebabkan kau kata nature tak nature? Kau sekarang boleh hidup dan mati dia. Betul? Nature kan kau hidup. Aku katuk kau kalau mapuih kalau nature kan. Buh itu. Pembuat nature ni kena ajar gitu kan. Bicara gitu kasar lah cara. Tapi nak berfikir. Tu yang imam ulama-ulama kita cerita ulama-ulama kita dulu lah duk kelahi dengan puak-puak nature ni. Dia buat misal senang je. Misal senang dia ni. Kalau dia reka tak apa kan. Pasal nak berdebat apa-apa, itu dia saja datang lambat. Buat apa? Dia nak gunakan datang lambat itu sebagai hujah. Nature. Yang kata tak ada sebab tapi boleh jadi. Nature. Kisah Abu Hanifah antaranya. Lawan dengan Dahri. Nama dia bukan Dahri, tapi Dahri tu gelaran dia pergi pada pokok nature ni. Satu ketika tu debat-debat orang pakat tunggu, dia tak main lambat. Orang semua nak balik lah. Dekat sembahyang asar dah. Dia duduk canang lah, kata dia menang hujah orang tawan ni lawan semua pengecut ni al-lari, kata dia. Al-lari. Dia kata Umar ni tak mau berkelahi dengan dia. Ujung lah, orang dia tengok orang nak bersukai, orang pakai resah pun dia datang. Orang tu duduk atas pantai, penakut ulama kau. Baru sampai. Aku dah datang awal. Tak boleh datang hujah lah tu. Nak menunjukkan kata ada Tuhan. Datang. Dia tengok dia pemalu macam-macam lah cerita macam tu. Lepas tu apa hal datang lambat ni, tak boleh lawan dengan aku lah. Nanti dulu aku datang lambat ni ada sebab. Kenapa? Aku memang nak datang, tapi aku nak main sini kena seberang sungai. Orang duk dengar ni hujah ni. Dia tak lawan, masuk lawan pun lagi. Baru cerita pasal dia datang je. Baru pasal cerita dia datang je. Kata dia, aku datang lambat lah. Kenapa? Aku nak datang. Semua ramai datang sini. Tukang bawa bot sampan tu. Bawa sampan tu pun, aku kena naik sampan tu. Dia pun main sini. Jadi aku keseorangan belah sana. Tak ada siapa nak bawa aku. Nak bawa main sini. Aku cari tak ada satu pun sampan. Aku tunggulah. Habis tu kau boleh sampai ni macam mana? Atau kena ada. Macam mana kau boleh sampai sini? Bagi dia ada akal kan. Nak faham nature ni. Yang tu aku nak cerita tu. Bunyi piarak sikit lah kan. Ni lah aku cerita tu. Apa dia? Tengah aku tunggu. Tak ni. Kata dia. Tiba-tiba sebatang pokok tumbang. Cuf. Jatuh dalam sungai tu. Potong kayu tu bentuk lock. Bulat cantik katanya.
Betul, macam mesin kayu ya. Jadi papan. Berketam cantik. Itu ayat saya dalam kitab tak sebut begitu lah. Cantik betul, cantum. Membentuk sampan. Siap ada pendayung ni. Kapal sampan tu pun datang dekat aku. Waktu dengan pendayung tu aku pun naik lah, tunggu apa lagi, aku memang nak datang sini. Aku dayung. Aku sampai, dengan itulah aku bertemu dengan kau. Kawan duk atas pentas. Betul dia. Tuan-tuan sekalian, inilah ulama besar kau yang gila ni. Ada pokok boleh terbang, potong sendiri, potong jadi papan. Untuk sama dengan tu dia naik. Memang ni gila. Kena buah. Apa dia? Macam ni. Kalau sebatang pokok pun tak boleh tumbang, boleh jadi papan dengan sendiri. Lepas tu boleh cantum jadi sampan. Dengan tu aku datang. Kau tak boleh terima kau kata aku gila. Engkau ni aku tak tahulah gila apa benda tu. Alam ni punya banyak makhluk ni. Dia boleh kata nature tak ada siapa buat. Dia lagi gila daripada aku. Tak payah lain puak ni. Tobai muka belah gitu. Wahabi kena kelahi macam tu lah. Puak yang kata Allah tak arah. Saja sikit tu. Geram. Lama tak ada cerita-cerita macam tu. Ngaji tu apa? Nak bagi suruh berakai elok-elok. Bercerita berakai itu dia terima pula. Itulah pelik kan. Tapi dia kata atas arah tu memang dia tak ada akal. Hadan Allah. Nak kata macam ni lah. Hadan Allah. Minta hidayat je lah. Sabab jalan. Mana boleh kelahi-kelahi. Mana balas-balas. Mana bubuh-bubuh. Mana luku-luku. Baik. Maka iaitulah kata dia. Nak boleh bersama pun tak boleh. Ada benda yang sama. Ada dan tiada. Lepas tu terberat salah satu. Naturally macam tu. Tak ada yang memberatkan. Mustahil pada bicara akal. Akal yang waras takkan boleh menerima konsep tu. Pasal apa? Kerana pastilah ada sebabnya yang boleh mengurangkan dia dan melebihkan dia. Mesti ada. Dan ada sebabnya yang menidakkan boleh bersamaan berhimpun keduanya. Baik. Maka adalah sebabnya itu takluk kudrat dan iradah Tuhannya. Mestilah menyebabkan jadi ada dan tiada. Pasal apa? Pasal ada perbuatan yang membuatkan bagi ada dan perbuatan yang khas menentu bagi tiada. Dan untuk berbuat tu mestilah ada iradah yang membuat bagi ada atau bagi tiada tu ada. Tu istilah kudrat dan iradat. Mesti ada. Dan bila ada kudrat iradat, kudrat ni sifat, iradat pun sifat, betul tak? Ada apa? Mesti ada zat yang mengadakan dan menentukan ada dan tiada. Ada zat. Zat tu nama siapa? Allah. Alhamdulillah. Beriman. Nah, itulah kaedah akal. Itulah sambut tak dengan Quran tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tak ada akal je. Afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tahrusun, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tujuannya buat apa? Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Maksudnya Allah hak. Bila ada kata yang ni mesti perbuatan tu mesti ada iradah, mesti sabit zat yang ada kudrah dan iradah dan segala sifat kesempurnaan. Tu nak menunjukkan apa? Sabit wujud Allah Taala. Siap. Itulah dipanggil ta'aluk kudrat dan iradah. Panjang ta'aluk kudrat iradat jadi. Habis sikit tu baca je. Ya. Itulah kata dia, takluk kudrat dan iradat Tuhannya. Kita takluk kudrat iradat Allah Ta'ala. Bila takluk kudrat iradat Allah Ta'ala, sabit zat dia itulah yang menidakkan dan mengadakan dia. Dan iradah Tuhan itulah
yang menentukan salah suatu daripada keduanya, ada tiada itu. Tiada ada iradat Tuhan, itulah yang menentukan boleh berhimpun ada keduanya itu sama sekali pada masa yang satu. Maka nyatalah alam baharu, maka nyatalah alam ni baharu. Jadi alam bukan qadim, alam ni bukan nature. Alam ni asal tiada, lepas tu ada, lepas tu yang mengadakan tu mesti ada. Untuk dia nak bagi ada, mestilah ada kuasa, ada kehendak. Yang bersifat ada kuasa, ada kehendak tentu zat. Zat yang ada kehendak dan kuasa tu nama dia Allah. Tu kaedah penaklukan berfikir kan, sekuens berfikir tu macam mana? Satu. Cuma kita kadang tak pernah belajar dengan orang kata bercara disiplin berfikir itu. Itu yang kita tak pandai tu. Kalau pandai berfikir macam ni, Masya Allah, senang je. Tambah pula kita tengok keliling kita tu, gunakan ni untuk mentauhid Allah Ta'ala, dengan tu zikir ke Allah. Kalau tak reti pun, saya dah ajar formula apa dia, makhluk semua ni natijah daripada perbuatan Allah. Ambil je formula, tengok yang matahari Allah bagi jadi matahari tu, alhamdulillah. Ni dah cerah dah rupanya, 7.30 dah. Alhamdulillah, dia bagi cerah gitu. Kalau tak ada matahari ni gelap kita. Allah bagi kita terang. Dia bagi nikmat matahari, dia bagi nikmat terang. Alhamdulillah. Yang ni lah mengundangkan kita berzikir. Bila kita boleh kenal siapa yang mengadakan dia. Kalau kita tak kenal siapa yang mengada, tengok siang, tengok malam, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, tengok tanah, tengok awan, tengok hujan, mana ada rasa apa-apa? Cerah dah ya. Otak lembab, bukan oleh albab ni, oleh lembab. Cerah dah ya. Kita nak minum apa pagi ni? Itu ada orang bayar. Bayar dah. Makan free dah kita hari ni. Bodoh, bukan macam tu maksud hidup, makan free. Saya tak boleh rakyat, saya bodoh saja. Itu ada orang bayar macam mana? Alhamdulillah, antar razzaq. Ya Allah, kau lah bagi rezeki aku. Ahli tauhid mesti hidup macam ni. Bukan ahli tauhid. Ulil albab ni, qaumi yaqilun, qaumi yatafakkarun ni, dia mesti hadir hati ke Allah Taala. Tu nak hadir hati kena mengaji weh. Kena mengaji. Dan mesti kena dapat ada asuhan guru. Tak boleh lalu je kitab. Saya pun tukang baca. Mudah-mudahan dapat fahaman tutup guru kita duk ajar dulu, dapat ke kita boleh masuk tu fahaman tu. Supaya setiap hari ni apa yang duk lalu kat kita ni, semua ni kita akan bawa hati tu untuk mentasdik ke Allah Taala, membenarkan, mengiyakan Allah Taala. Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Kita pergi makan nak pergi bayar, ada orang lain bayar. Takkan nature lah iblis, bukan nature lah Allah. Mesti kudrat iradat Allah Taala, mesti sabit zat yang ada kudrat iradat. Zat tu ulama ajar dah, is Allah. Alhamdulillah. Dengan sebab dia tu kita boleh rasa rezeki. Duit tak payah belanja, alhamdulillah. Kalau ada orang akal, ada satu lagi pula, duit tak ada belanja. Lah, aku duit bukan nak simpan buat kata nak jadi korun. Aku bukan korun. Aku nak belanja, ambil tabung pun dalam masjid. Ambil tabung pun dalam masjid. Tak betul. Sorry. Ambil duit pun dalam tabung masjid. Ambil tu. Nak bayar patutnya RM30. Ambil bubuh semua. Kalau ikut kepala otak kita apa? Dah orang tu kumpul lah duit buat kata. Aku bukan nak ngumpul kata, apa kena naya je. Kalau bagi pun taklah dengan aku bagi ni mengurangkan apa yang ada kat aku. Bahkan Allah Ta'ala janji, dia bagi, kita bagi macam mana, dia akan tambah. Kena pula siapa yang bagi, tauhidkan dia. Wa man yashkur fa innama yanshkuru li nafsi. Lagi macam mana? Tak jaya try nak bagi nak, ada lain datang. Bagi nak, ada lain datang. Datang macam mana datang? Min haitsu la yahtasib. Kita tak sangka-sangka. Macam la ilaha illallah, Allah yang beri. Itu tauhid dia. Itu tauhid dia. Kalau duk beku tu simpan macam mana? Simpan macam mana? Ada duit ni senang. Coronavirus setahun pun tak apa. Nampak? Dia berpegang pada apa? Makhluk. Ni bahaya.
Ni bahaya ni. Masa tu kena ngaji tauhid. Kena ngaji tauhid macam mana? Masya-Allah. Orang kata apa? Dia akan Allah Ta'ala bagi kita lembut hati. Tengok orang susah bagi walaupun kita ni memerlukan. Tengok ada orang yang lebih perlu macam mana? Tak ada susah hati ambil. Awak tak ada makan, tak ada masalah. Ada rezeki lain lah tu. Jamin ada lah. Sembut atas batu dan ulat dalam batu pun dia makan. Ambil. Monyet yang dia pun tukar dia dapur nak masak, dia pun ada makanan. Bubuh je tu, gunakan situ si monyet keliling tu. Monyet kau dia memang warna makan. Babi pun bukan ada dapur, bukan ada sapu tanam padi, dia yang pergi sapu padi orang. Orang lain yang tolong tanam tu dia. Kalau tak ada sapu tanam macam mana? Ada rezeki dia, tentu azali lah, penentu tu ada. La ilaha illallah. Orang dapat tauhid, tengok babi dia dapat tauhid. Orang tak ada akidah ni, tak ada fiqh macam mana, babi pun dia boleh kata halal. Telior tengok babi. Dah daging tak boleh makan, hak lain telior dia, lapar dia. Nak makan babi. Pantang apa sikit je, babi boleh makan. Tak boleh. Baik, maka tiap-tiap yang baharu, cuma nak ambil baharu tu lah. Baharu ni kena ambil bahasa orang tua-tua kita. Panggil baharu ni apa dia? Kullu ma yatajaddad. Tu kalau baharu ni. Atau bahasa lain, baharu ni apa? Kullu ma yataghayyar. Setiap benda yang melalui proses perubahan. Baharu. Berubah tak? Setiap detik saat. Semua makhluk berubah. Makhluk ni atas nama makhluk. Kita tak buat pemerhatian pun tak buat. Ulama buat kesimpulan dah. Setiap nama makhluk, setiap detik saat, semua berubah. Tak ada makhluk yang dia kekal pada zaman kedua. Tak ada. Tak ada makhluk yang kekal pada zaman kedua. Semua makhluk berubah. Hatta kita kata, kita kok berubah. Ni masjid berubah. Kapet ni berubah. Berubah. Cuma berubah ni ada berubah cepat, berubah lambat. Ada benda kita kena perhati kan. Dulu kapet mula-mula hampa dulu macam ni ke rupa macam ni rupa picak macam mana sedap je kapet. Sekarang macam mana kalau boleh tukar baru ni. Contoh apa maksudnya? Setiap detik dan saat berubah. Cuma berubah ni kalau kita tak belajar tauhid, itulah berubah. Berubah ya. Tapi berubah kita tak mengenal siapa yang mengubah. Itu na'udzubillah. Jadi kita dah belajar hukum akal ni apa? Kita tengok perubahan hanya duk rasa perubahan tu berlaku di kalangan makhluk. Kita tak keluar daripada daerah makhluk ni supaya memandang kepada khalik makhluk. Keledai. Itu kita belajar lah tu. Macam apa? Keledai duk kisah gandum tu, keledai dia pusing. Mana tempat dia mula, situ dia datang balik. Pusing jauh-jauh pun, pusing-pusing, pimai tu. Tanya, makhluk. Oh ni hujan ni anak dia jadi keliling. Hujan ni turun, pokok minum. Apa dapat buah kencing merah, jadi air. Makhluk. Ini tak jadi. Macam apa? Dia tak boleh memandang siapa jadi khalik makhluk. Kita belajar hukum akal ni buat apa? Untuk faham setiap benda yang berubah mesti ada yang mengubah. Cuma kena keluar daripada daerah makhluk. Kalau belajar, kalau tengok hanya daerah makhluk, yang ni nama dia hukum adat. Hukum adat. Makan, kenyang. Dia kata mesti ada penyebab kenyang. Tapi jatuh hati dekat makanan. Ni berkata hanya berkisar sekitar daerah makhluk. Untuk kenyang macam mana boleh ada ni? Orang ni hantar, orang ni buat. Orang ni buat apa? Orang ni tanam. Orang ni tanam yang pada pokok. Yang pada pokok daripada tanah. Tanah daripada air hujan. Aduk pusing itu, dia akan pusing. Makhluk. Ulama kita ajar je, keluar daripada daerah makhluk. Makan macam mana? Jangan hukum adat. Itu adat makhluk. Macam mana? Allah beri aku kenyang, bukan makanan. Ada ketika aku tak makan pun kenyang. Ada ketika aku makan pun tak kenyang-kenyang. Nak menunjukkan mengenyang tu mesti ada. Dan mengenyang tu bukan nasi ni. Yang ni adat, proses kebiasaan.
Yang mengenyang masih ada. Yang mengenyang ni surely bukan makhluk. Pasal makhluk tetap makhluk. Bila pun adalah makhluk. Yang boleh mengenyang aku satu saja, Allah. Dia saja yang boleh beri berkah. Dia saja yang boleh membuat satu. Ni tauhid yang nak belajar ni. Dah belajar dah. Cuma nak mantap ni tu. Belajar saat ni, lagi keluar kejap 5 minit hilang. Macam mana tak nak bagi hilang tu? Zikir. Dia mesti macam tu. Dah fikir apa? Ambil keputusan terus. Allah bagi sihat, Allah bagi ada, Allah bagi melihat aku. Lepas tu apa? Puji dia, praise, be to Allah. Alhamdulillah. Kalau makan pun jangan seronok kat makan tu, tapi seronok dengan siapa pemberi makan. Kalau ada orang bagi free pula macam mana? Ada orang support ni, nasi dagang, ini tak tahulah support apa pula kan. Contoh janganlah mengharapnya tu. Tapi saya kata nak ajar tu, siapa yang bagi dia hati untuk dia support tu, pandang lah. Tengok makanan, pandang Razak. Siapa bagi rezeki? Siapa bagi rezeki? Kalau tengok rezeki, siapa bagi? Oh bagus ya makcik tu ya. Contoh, memang bagus pun, tapi kita punya pahaman jauh lagi dah tu. Siapa? Allah bagi. Alhamdulillah. Kan makcik tu, terima kasih makcik, terima kasih daun keladi. Kalau ada masa hantar lagi. Itu budi bahasa. Orang berbudi, kita bahasa dengan Allah, mengasakan pencipta. Itu kita. Baru jadi ahli tauhid. Kalau tak jadi geldai lah kita, duk geldai pusing makhluk. Jadi pastilah ada yang membaharunya. Maka iaitulah, kata dia, yang membaharu ni Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang asa pada memerintahkan akan sesuatu. Kita nak faham asa tu susah tu. Tauhid, kata Allah yang jadi semua boleh, tapi nak jatuh hati, nak asakan, mentauhidkan dia tu, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, yang ni tak akan dapat melainkan ulil albab, orang berakal, qaum yaqilun. Siapa dia? Ulin nuha, orang yang memang cerah fikiran. Macam mana nak cerah fikiran? Mesti dapat pencerahan sempurna, yang walaupun kita tengok sabab makhluk, hati boleh beradab kepada siapa khalik makhluk. Macam mana hati nak bersinar macam tu? Tiada jalan lain untuk mensinarkan hati. Sebab dia pertama, ilmu, ngaji. Dah mengaji faham buat apa? Zikir. Malas zikir buat apa? Muhasabah. Yang tu yang kena belajar tauhid. Belajar zikir, fikir, ada amal. Lepas tu nak banyak pula zikir, kena nafsu bukan suka, kena muhasabah, kena paksa, kena lawan malas. Mesti lawan nafsu. Dengan ni lawan nafsu, automatik lawan syaitan. Kalau layan nafsu, dia akan jadi layan syaitan. InsyaAllah mudah-mudahan mudah kita. Pasal bab ni memang tiada lain, melainkan petunjuk dia. Kena banyak mengharap. Masa yang sama buat taat. Lepas tu duduk kita dalam majlis macam ni, saya pun bukan terang mana, tapi bila kita duduk tempat baik, niat kita yang baik, atas maksud kita baik, saya tukang baca je, lepas tu tolong cakap, saya tukang cakap je. Yang bagi semua Allah Ta'ala. Yang tu kita punya kewajipan. Mudah-mudahan majlis seumpama ni makin tauhid yang kita ke Allah Ta'ala. Sambung nantilah. Allah Ta'ala ni Tuhan yang asa pada memerintah akan sesuatu dengan kudrat iradatnya. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan adanya alam ni baru, situ awal lagi tak? Awal lagi lah, gap pukul 9 dah. Sambung lagi pasal benda yang sama lagi, tangguh pula kan. Sambung lagi, maknanya nak habis tadi. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan adanya alam ni baru, situ. Apa bukti alam ni baru? Kerana bahawasanya segala
menetapi ia bagi arat yang baru itu, iaitulah bergerak dan diam, ada dengan tiada dan lainnya. Maka pada bicara akal, tiap-tiap menetapi ia akan segala arat yang baru itu, pastilah ia baru seumpamanya. Kitab Jawi lama kadang situ susah-susah sikit lah nak baca. Baik, apa tanda yang menyatakan, menunjukkan adanya alam ni baru? Langit bukan kodim ke? Beranak-beranak dah ada langit belum? Ada. Bukan langit kodim ke? Mana hantar bukan hang biasa tengok langit kena cipta. Mana kau tahu berubah, tengok macam dulu serupa tu je. Bergerak dia. Yang gerak tu awan, bukan langit. Jawab. Bagi ada lagi. Beranak-beranak Malaysia ada lagi? Ada lah kan? Kodim lah Malaysia. Mereka ada lagi? Ada. Bumi ada lagi? Ada. Matahari ada lagi? Bukan baru. Kau tengok matahari tu ada. Matahari pada dulu duduk macam tu kan, duduk berubah awak. Jawab. Mana hantar ambil satu teropong? Kerja saya ni, ikut kerja saya ni. Bukan masa kaji. Tu kadang-kadang ada benda susah tau. Tu ulama kita dia bagi keputusan dah. Cuma bagi keputusan pun kita buat poyo je. Alam ni baru. Duk ngaji baru lagi. Aku dengar berapa puluh kali. Tu yang kita poyo kan? Kita poyo. Tu yang bagi soalan tu mau maut. Mau tahu tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab apa? Maksudnya kita tak cerdik lagi rupanya nak faham baru alam ni. Kita duk rasa bukan baru, kita duk rasa kodim. Kalau kita rasa baru, lama dah kita akan isbatkan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, kau jadikan matahari. Ni kita tengok matahari macam mana? Poyo tau. Bukan rasa matahari baru, bukan rasa. Tanya baru sebut, matahari baru Allah Ta'ala bagi jadi. Tanya baru ada iman. Ayat kasarnya. Bila tengok matahari, mana ada cerah? Cerah. Duk rasa cerah tu kodim. Kodim tu apa? Macam sedia. Cerah ni? Cerah. Hujan? Hujan. Awan? Awan. Matahari? Matahari. Hidup? Hidup. Ada? Ada. Aku ni lelaki? Lelaki. Itu selamat. Aku mendengar. Aku melihat. You boleh jalan? Sehat lagi. Aku sehat. Faham apa tu? Tu faham kodim lah tu. Tak sebutlah aku kodim. Tak ada tu. Sebut itu nampak sesat gila je. Tapi bab ni bab di segi perasaan je dia. Apa? Tak ada sedar langsung. Tak ada isyaar. Tak ada perasaan langsung ke Allah Ta'ala. Ya Allah jadi kita. Yang ni yang nak bagi sedar ni. Bagi keluar daripada daerah makhluk ni. Apa dia? Daerah lalai. Jadi jangan lalai. Kedah ni memang kena keluar daripada daerah lalai. Itu Allah Ta'ala kata wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu jadi orang yang lupa Allah. Jangan jadi lupa Allah. Bila lupa Allah apa jadi? Fa'ansahum anfusahum. Melupakan Allah Ta'ala tu akan melupakan diri kita. Fa'ansahum. Fa'il lagi ansar tu. Dengar saya duk ngaji tu ada tu sebut. Fa'il bagi fa'ansahum anfusahum. Ansar tu. Fa'il bagi ansar. Melupakan. Siapa melupa ni? Fa'ansahum anfusahum. Melupakan. Fa'ansahum akan melupakan mereka. Dia lupa apa? Dia lupa anfusahum akan diri mereka ni. Kita akan lupa diri kita. Kita kalau lalai pada Allah Ta'ala, lalai kita tu akan melupakan kita daripada siapa kita. Tu dalam tu ayat Quran tu. Dari segi maksud dia tu. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadi macam orang yang lupa Allah Ta'ala. Apa jadi? Fa'ansahum anfusahum. Melupakan Allah Ta'ala tu akan melupakan diri kita. Melupakan diri kita tahu mana? Melupakan diri kita tahu mana? Hakikat baharu kita tu. Kita tak ingat Allah Ta'ala. Ini aku hidup. Aku melihat. Aku mendengar. Matahari cerah. Siang. Ni kena PKP. Yang duduk rumah.
stay at home. Contohlah kan. Aku hidup, aku melihat, aku mendengar. Kita kan lupa siapa kita, siapa makhluk ni. Macam mana nak ingat? Allah. Sekurang-kurang zikir dia akan lembutkan hati. Untuk apa zikir? Zikir dulu. Zikir pun bukan boleh fikir lagi. Belajar ni belajar fikir. Untuk apa? Belajar hadir kan. Apa maklumat yang kita dah apa? Makhluk ni baru. Itu baru. Apa matlamat nak faham baru ni? Allah bagi jadi aku, Allah bagi hidup aku, Allah boleh melihat aku, Allah lahir aku, keluarga aku Islam, alhamdulillah. Baru hati perasaan nak muji dia, nak syukur kat dia, baru nak alhamdulillah dia bagi aku melihat. Ni umur apa? 50. Ada kecil mana? Tak ada. Ada darah tinggi? Tak ada. Makan hari-hari makan sedap. Saya jumpa doktor, cek darah, cek berapa? 3.4 gula. Darah dia cucuk pun kata, awak darah ustaz cari sangat. Mana aku tahu, aku bukan buat darah. Doktor kata dia kan, ustaz darah cari sangat lah. Mana aku tahu kan. Masa dia cucuk tu kan keluar, orang kadang nak keluar payah kan, keluar mancuk itu. Betul? Memang keluar pun cari merah pun, hemoglobin itu kurang lah nampaknya tu kan. Memang tangan pun buat macam pucat sikit. Dia cek darah gula 3.4. Ustaz kena makan sedap-sedap sikit. Ni aku wali pun tak makan sedap. Aku hari-hari makan sedap. Dia kata aku makan sedap. Hari-hari makan sedap. Pergi jamu mengajar sana. Kalau satu hari 4 tempat makan sedap. Mana ada orang jemur saya air sejuk? Saya yang cari air sejuk. Saya yang cari air kosong. Semua jemur air manis, teh, kopi, Milo, Neslo, Volcano, apa semua ada. Semua ada. Kalau ustaz minta, saya minta apa? Minta. Dia suruh minta sungguh. Minta lah. 3 rasa. Macam balak nak sebut mana? Steam apa? Limau steam. Bagi yang sebut. Kedai yang tahu lah. Tak ada. Macam-macam lah. Makan sedap-sedap, dia suruh makan sedap lagi. Nak cerita apa ni makan sedap-sedap ni? Darah. Makhluk ke? Makhluk. Ada duk poyo itu kan. Aku makan sedap, aku sihat, aku melihat, aku berjalan. Ni darah tinggi tak ada. Sihat lagi lah. Tambah orang puji. Sihat lagi lah. Aku memang sihat pun. Yalah. Duk poyo itu. Tak kenal orang Ta'ala sikit pun. Macam mana nak kenal orang Ta'ala? Keluar daripada daerah makhluk. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadi macam orang lalai. Siapa kisah? Allah kisah aku. Alhamdulillah. Ustaz jaga macam mana kesihatan? Aku tak jaga, Allah jaga sihat aku. Saya bukan nak pantang-pantang apa pun, makan je. Pantang tu orang jumpa, tapi pantang ke lah maksudnya. Bagi tahu kodak lah, makan banyak anak tu lah. Makan banyak ni cukup. Ini badan. Kena lajak tak? Sepanah lajak tak makan nasi dagang? Lajak. Tanya, tengok orang makan. Saya memang jenis itu saya lajak je. Nasi tak. Lajak tak? Macam anda nak cerita apa? Ada benda yang memang kena break lah. Ni break. Siapa bagi sihat? Kita tak ada pun istilah aku nak maintain kesihatan aku. Tak ada pun. Allah lagi sihat. Bagi dapat Allah bagi sihat tu. Itu tauhid. Kalau sakit pun macam mana? Sihat sakit datang daripada dia. Cuma muhasabah pasal apa hang sakit. Yang tu satu hal juga. Belajar tauhid juga tu pun. Belajar tauhid juga tu pun. Apa nak sebut ni? Jangan lupa ke Allah Ta'ala pasal apa? Pasal semua makhluk ni baru. Tak ada makhluk yang dia tak berubah. Semua makhluk ni berubah-ubah. Berubahnya makhluk ni mendalilkan qadimnya Allah Ta'ala. Dan tu perkataan ulama' di atas disebut formula ni yang kata baharu ni pasal setiap baharu dia akan ada satu ketetapan apa? Sentiasa berubah tu. Berubah pun kadang kita tak pandai tengok perubahan. Dan kita tengok ada benda macam tak berubah je. Diri kita pun tak berubah hari-hari ni. Kita rasa macam tak berubah je pun. Kita rasa macam tu. Tambah pula dah tua, duk rasa muda. Baru ni siapa dia sembang dengan saya? Dia kata macam ni. Ada pakcik seorang ni, dah kena stroke lah.
Kena stroke ni kata walaupun stroke, umur dah tua, dah stroke ni, mau tangan pun dah herot, mulut pun herot. Apa dia? Herot stroke ni tapi jiwa ni muda ni. Muda ni. Siapa dia sama saya? Ha. Siapa? Ustaz bagi nasihat. Tanya pasal nafsu dia. Ni. Nafsu masih muda. Nafsu tu dah rasa muda ni. Kalau you nikah ni, nak nikah lagi ni. Kalau bagi sejuta ni, lapak ni, kalau boleh nak kereta baru, nak rumah baru, nak bini baru. Dah ni stroke ni, jalan pun dah ni. Nafsu tu muda lagi. Apa masalah ni? Fa'ansahum anfusahum. Nafsu memang muda. Nafsu memang muda walaupun tua lah. Nak pergi nafsu apa kedah? Kena latih, ajar. Nafsu dia tak boleh bunuh. Nafsu kena ajar. Jadi ajar dia apa? Tak ada jalan lain nak bagi nafsu ni lunak. Zikrullah. Tu lawan nafsu apa? Lawan yang bagi dia lalai. Jangan bagi dia lalai. Ada masa lalai, keluar daripada lalai. Mudah-mudahan tak lagi mudah tu. Saya pun payah lagi. Tuan-tuan tak apa, lawan wali-wali tak apa dah. Lawan nafsu. Saya ni Masya Allah, astagfirullah. Itu dia kata asal nak menunjukkan asal baharu alam ni kerana bahawasanya segala yang menetapi ia bagi arat, bahawasanya setiap segala ni, maksudnya setiap segala sesuatu dia menetapi ia baharu ni ataupun segala tu bagi arat. Dia akan menetapi bagi arat. Ini mungkin bahasa baru kita jumpa dalam kitab ni. Arat ni sifat berubah-ubah yang ada pada makhluk. Bahasa bagi definisi macam tu sebenarnya. Arat ni sifat berubah-ubah yang ada pada makhluk. Itu arat. Berubah-ubah ni apa? Besar, panjang, kecil, bentuk, tempat, masa, panas, sejuk, kecil, besar, gebu, lembut, halus, apa lagi. Semua sifat yang berubah. Sifat ni ada dari sudut haba, bentuk, warna, saiz, pejal, ringan, nipis, wuduh, lawa, besar, kecil, tu semua sifat tu arat. Arat ni umumnya segala sifat yang ada pada makhluk. Arat, semua sifat yang ada pada makhluk dipanggil arat. Jadi dia kata apa? Semua benda ni dia akan ada arat yang baru, akan ada sifat baru. Itu yang formula ulama kita bagi apa? Semua makhluk dia tak akan ada arat yang kekal pada zaman kedua. Nak pergi faham formula. Benda macam ni kadang kita nak ambil formula, kita nak fikir memang payah. Ambil formula ulama dah bagi. Semua makhluk dia setiap detik saat akan berubah. Bahasa lain, semua makhluk setiap detik saat dia tak akan kekal arat dia pada saat yang kedua. Itu bahasa dia. Arat yang ada pada makhluk, sifat ada pada makhluk, dia tak pernah kekal pada masa yang kedua. Dia punya ayat dia, statement dia. Cuma kena faham lagi. Apa maksud tak pernah kekal pada masa yang kedua? Masa sentiasa berjalan. Itu pertama ambil faham dulu. Masa sentiasa berjalan, betul? Bila masa berjalan, berubah tak semua? Bumi berubah tak? Matahari berubah? Kita berubah? Ya je. Berubah. Bahkan kerajaan sains pun dia kata apa? Kita ni setiap detik saat sel-sel kita dalam badan ni dia ada yang musnah dan ada yang baru dibina. Kita punya panggil apa tu? Sel lah, sel-sel badan. Ada kulit yang mati, ada kulit yang baru dibina. Bulu ni pun sebenarnya ada bulu yang dia dah sampai tahap perebutan, tambah bulu-bulu yang tak panjang ni, dia ada yang setiap detik saat dia ada yang pecah, hancur daripada badan kita. Dan ada yang daripada umbi itu yang sedang membina bulu roma baru. Cuma dia taklah panjang macam rambut kita tu. Tapi setiap detik saat dia ada yang musnah,
dia ada yang baru setiap detik saat. Bukan saja ulama kita sebut, ahli sains pun telah buktikan. Dan jangan tak tahu, ulama kita lagi ahli sains daripada ahli sains tu. Ulama kita dia lagi sains tu siapa? Dia lagi ahli sains untuk memaham sign of the creator. Suatu bahasa dah. Ahli sains ni dia tahu sains benda panas kan mengembang, sejuk muncul. Dia faham tu ya. Ulama kita dia ahli sains dan dia faham sign of the creator. Dia punya tahap dia tu bukan tahap biasa, luar biasa. Siapa? Dia ahlullah, ahlu zikir. Satu, dia boleh faham benda yang kita tak faham. Kita tak faham dan susah nak faham. Demo ni macam mana? Sentiasa faham pada Allah Ta'ala. Apa punca dia? Ahli zikir. Tiap fasalu ala zikri. Siapa yang tak duduk ahli zikri, dia jadi ahlu ghaflah. Ahlu ghaflah wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang ghafil. Bukan jadi gafil. Itu lain. Gafil. Gafil tu. Tu kucing tu kita tu. Kenapa? Tidur. Mata memang tak tidur, hati tidur. Gafil. Gafil kucing tidur kan? Betul? Bulat. Betul gafil. Tak kena. Nanti buka dalam YouTube, tengok gafil. Kucing tu tidur je. Kita kucing tu lah. Sudut tidur tu. Tahu tak? Hati tidur. Kalau hati ni tak tidur macam mana? Kita bukan ghafil, bukan gafil. Kita zakir. Orang zikir. Allah Ta'ala puji orang zakir. Allah Ta'ala larang bagi jadi ghafil. Gafil tu ambil je. Lagi kartun gafil yang gaduh dia buka boleh tengok. Aku suruh zikir, dia boleh buka gafil tengok. Payah tu. Saja melawak gitu sambil. Inilah kita mengaji. Allah. Jadi asal dia sebut menetapi makhluk ni, dia akan menetapi arat yang baru. Bila arat yang baru, tak pernah ada arat pada zat makhluk ni yang kekal pada zaman kedua. Tak ada. Tak faham? Ni nak bagi faham perkataan tu. Pasal mahal tu. Mahal nak ambil faham bahasa tu. Lepas tu mahal untuk sedaran kita ni sentiasa berubah-ubah. Yang merubah mesti ada. Yang merubah tu Allah. Bagi fana kan, sebut macam mana, tenggelamkan fana kita tu pada tenggelamkan kita punya berubah tu kepada makhluk. Bahkan hadirkan yang menyebabkan berubah kita ni kepada Khalik makhluk. Allah lah yang mengubahkan setiap detik saat pada alam ni. Baik diri kita, baik fi anfusikum ataupun alamil ulwi, alamil sufli. Kita kadang pandang semua tu, tapi tak pandang dengan tauhid. Tak pandang dengan siapa yang mengubah, siapa yang mughayyir. Taghyir tu kita perasan, tapi mughayyir tu kita lupa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sedar pada mughayyir ni. Syarat dia, jalan dia zikir. Begitu juga sebutnya nah. Kita nikmat, memang dapat nikmat. Kita kadang syukur nikmat. Besar aja ulama kita kena syukur mun'imun nikmat. Kena syukur pada siapa beri nikmat. Dapat makan, alhamdulillah. Sonok nikmat, bukan sonok dengan pemberi nikmat. Sepatutnya alhamdulillah Allah bagi aku rezeki. Yang tu baru tak jadi gafil tadi. Baru tak jadi ghafil. Bahkan jadi zakir. Jadi macam mana nak jadi zakir? Zikirlah. Allah apa ya? Ada puak-puak yang tak suka zikir Allah tu, sepak parit. Ada dia kata zikir Allah tak bermanfaat. Lafaz Allah tak ada manfaat. Apa Allah tak ada makna. Pelik gila. Botol ada mana? Botol ada mana? Botol ada. Mana botol? River tu. Isi alam ni tu, isi nama am kan? Botol plastik ada khas ada sikit. Botol plastik gau. Ni khas kan. Allah nama khas. Allah yang the creator. Dia boleh kata tak ada makna. Pelik semua lah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Satu puak-puak macam tu bab ketuhanan pun fail.
Tak usah rujuk lah apa-apa kat dia. Bahasa mudah itu kan. Kita pun bukanlah pakai rujuk, tapi orang punya tu awal-awal tak boleh rujuk apa benda lah. Pasal apa? Feel. Pasal apa? Allah nak. Pasal dia tak faham makna. Pasal kita disuruh jadi zakir. Allah Ta'ala pun bagi perintah ayat Quran mudah je kata dia. Uzkurullah, sebutlah Allah. Satu kata aja. Uzkurullah, sebutlah Allah. Ala bizikrillah, tidakkah dengan sebut Allah tatmainnul qulub. Orang beriman ni idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebut Allah, hati akan gerun. Sebut pun dalam Quran banyak mention Allah. Satu kata aja. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wala zikrullah akbar. Sebut Allah adalah benda besar. Benda besar. Bukan makan benda besar, bukan minum benda besar. Bukan coronavirus benda besar. Sebut Allah adalah benda besar sekali. Atas sebut, zikir sebut satu hal. Ni kita nak belajar apa? Zikir untuk hadir hati. Mudah-mudahan dia beri kita untuk ke hati tu. Dan jalan nak pergi masuk hati apa? Zikir mulut dulu. Dan ajar daripada mulut turun ke hati. Macam mana? Allah Ta'ala dikenali. Macam mana kenal? Semua makhluk ni Allah bagi jadi. Siap, itu je formula dia. Semua makhluk ni ubah, Allah yang mengubah. Tengok nikmat, Allah bagi nikmat. Formula macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati semua kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, iaitu situlah dia sebut kata semua makhluk ni dia akan ada arat yang baharu. Situ. Apa? Ada soalan? Langit ni baharu lah pasal tak ada. Beriman ya. Kita tak bisa tengok langit kena cerita. Siapa pernah tengok langit kena buat? Ingat kan? Tak pernah tengok. Langit kena buat lagu mana? Tak tahu. Alah, boleh tengok berubah-ubah. Kalau kita biar bodoh macam ni, langit macam mana? Langit yang kita nak tengok lah. Sat warna putih, sat warna kuning, sat merah, sat gelap, sat hitam. Berubah-ubah. Boh lah yang tu langit. Padahal bukan langit tu. Tu langit dunia. Matahari, bulan, bintang, cakera apa tu langit dunia. Belum langit. Macam mana pun imannya. Langit ni baru. Arash baru. Biasa tengok arash. Betul? Macam mana nak tahu baru-baru boleh nampak berubah. Beriman aja. Kita nak tengok pun benda yang keliling kan. Yang tu macam mana? Berimannya semua baru. Pasal apa? Berimannya Allah saja sa qadim. Zat dia qadim, sifat dia qadim, asma' dia qadim, satu hal umum kita sebut Allah dia sa qadim. Tak ada siapa kongsi qadim dia, wahdahu la syarikalah. Makhluk semua baru. Apa maksud baru? Saya tak ada, Allah yang bagi ada. Allah lah yang membaharukan dia. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala jama'alumatika wa midad kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala jama'alumatika wa midad kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ترك ذاكر وغفل عن ذكرك